Assalamualaikum, bersama saya Nur Amira binti Abdul Malik, nombor matrik D2010916. Di sini saya akan menyampaikan isu-isu semasa berkenaan keselamatan kanak-kanak di Malaysia. Pada tahun 2016, pengawasan ibu bapa terhadap kanak-kanak ketika menggunakan tangga gerak atau dikenali sebagai eskalator perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat, terutama sekali pada musim perayaan atau pada musim jualan murah. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOSH, Tan Sri Lilamtai, telah menyifatkan 5 kejadian yang membabitkan eskalator atau tangga gerak di negara ini berlaku antara November 2015 hingga awal Jun pada tahun ini, berpunca daripada kecuaian. Katanya, kekerapan kes yang membimbangkan itu perlu ditangani dengan mengadakan kempen kesedaran menerusi pelbagai cara termasuk penyebaran risalah dan juga pemaparan kaedah penggunaan eskalator di pusat membeli belah. Eskalator dalam bangunan awam dan kompleks membeli belah perlu lebih kerap diperiksa bagi memastikan ia selamat digunakan. Manakala kerja pembaikan eskalator hanya boleh dilakukan oleh jurutera yang diperakui supaya penyelenggaraan dapat dilaksanakan mengikut prosedur. Pada tahun 2017, kempen keselamatan kanak-kanak diperluas. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wan Nur Aidah Wan Muhammad Zain berkata, satu program berbentuk advokasi dan literasi undang-undang Save and Protect diperkenalkan ke sekolah di seluruh negara untuk memberi pendedahan kepada murid-murid. Sejak 2014 lagi, kempen ini meliputi usaha untuk mencegah, mengelak atau membanteras kanak-kanak daripada menjadi mangsa jenayah berupa pengabaian, penderaan dan juga eksploitasi dari aspek fizikal, seksual dan juga emosi. Wan Nur Aidah berkata lagi, selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga melaksanakan pelbagai inisiatif yang membabitkan penggubaran dasar dan perundangan, penyediaan perkhidmatan sokongan dan pelaksanaan pelbagai program advokasi. Menurutnya, ia termasuklah pindaan Akta Kanak-Kanak 2001 yang kini dikenali sebagai Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016. Akta Jenayah-Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Perkhidmatan Kaunseling, Talian Kasih 15999 dan Penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak di Istana Kehakiman pada tahun ini. Pada tahun 2018, konsep pembantu pelindung kanak-kanak diperkenalkan di Kuala Lumpur. Kerajaan memperkenalkan konsep pembantu pelindung menerusi Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016 bagi menangani kes penderaan, pengabaian dan juga pemeliharaan kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, isu penjagaan keselamatan kanak-kanak tidak boleh dipandang remeh dan tugas menjaga serta melindungi kanak-kanak adalah tanggungjawab semua pihak. Konsep utama pembantu pelindung ini adalah untuk mempercepatkan proses menyelamatkan kanak-kanak yang terabai dan terancam di kawasan komuniti masing-masing selain daripada penggunaan talian kasih 15999 untuk membuat laporan kes yang berkaitan. Pada tahun 2019 mengenai kerusi keselamatan kanak-kanak di Melaka bermula 1 Januari 2020, pihak kerajaan akan mewajibkan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak iaitu CRS di dalam kenderaan bagi menyelamatkan mereka daripada mengalami kecederaan serius atau kematian sekira berlakunya kemalangan. Kita kehilangan satu nyawa setiap 84 minit akibat naas jalan raya. Kanak-kanak adalah golongan yang turut sama berada di atas jalan raya dan mereka juga terdedah kepada risiko yang tinggi untuk mengalami kecederaan serius sekira berlakunya kemalangan di atas jalan raya. Child Restraint System atau dikenali sebagai kerusi keselamatan kanak-kanak direka khas berfungsi untuk melindungi kanak-kanak di dalam kenderaan semasa berlakunya pelanggaran.
Pada tahun 2020, mengenai keselamatan kanak-kanak perlu diutamakan. Ibu bapa dan penjaga perlu digesa supaya tidak mengambil mudah mengenai aspek keselamatan kanak-kanak, terutamanya apabila mahu meninggalkan mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Kanak-kanak berdepan risiko termasuklah litar pintas daripada pelbagai peralatan elektrik di rumah masing-masing. Lebih membimbangkan, kanak-kanak tidak boleh bertindak sewajarnya sekiranya berlaku sebarang situasi yang tidak diingini jika ditinggalkan tanpa sebarang pengawasan. Di sini, terdapat kejadian seorang bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Bangkahulu Gemas pada jam 11.30 pagi semalam. Siti Nur Aini Zulimi dikatakan ditinggalkan di dalam buai elektrik oleh ibunya untuk pergi ke pejabat pos Gemas kira-kira 6 km jauh dari rumahnya pada jam 10.30 pagi. Diingatkan, semua peralatan elektrik yang digunakan di rumah perlu mendapatkan perakuan SIRIM selain perlu menutupnya jika meninggalkan kediaman masing-masing. Setiap rumah perlu memasang sistem pengesanan kebakaran. Sebagai contoh, alat pengesan asap mudah air yang boleh membantu seisi keluarga sekiranya berlaku sebarang kebakaran. Seluruh kepala serta badan dipenuhi parut dan hilang ingatan. Itu kesengsaraan dialami seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun akibat didera bapa tirinya. Berdasarkan kesan kecederaan pada tubuhnya, kanak-kanak etnik Rohingya dikenali sebagai Syafiq ini dipercayai didera dengan dicucuh api puntung rokok, ditekap pisau panas, dipukul dengan kayu, wayar, tali pinggang selain disepak terajang tanpa belas kasihan sejak lebih 7 tahun lalu. Kejadian menyebabkan kanak-kanak yang dipangku ibunya tercampak ke hadapan kereta. Kedua-dua kenderaan yang bertembung lalu terjunam ke dalam parit dalam sawah. Menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, penguasa kanan bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, mangsa di dalam kereta Myvi tersepit di tempat duduk hadapan manakala kanak-kanak tercampak di bahagian hadapan kereta. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam satu kenyataan berkata Joshua Patrick 4 tahun ditemui rentung di dalam rumah berkenaan. Mangsa dipercayai terperangkap ketika kebakaran berlaku. JBPM Sabah menerima panggilan kecemasan pada jam 5.06 pagi sebelum 2 buah jentera bersama 10 anggota digerakkan ke lokasi kejadian. Kebakaran turut mengakibatkan seorang kanak-kanak berusia 6 tahun dan seorang wanita warga emas berusia 64 tahun cedera. Mangsa yang melecur kemudiannya dihantar ke Hospital Tuaran untuk menerima rawatan. Walau bagaimanapun, ibu bapalah yang perlu bertanggungjawab di atas keselamatan anak-anak sendiri. Hal ini kerana kebanyakan kes jenayah dan isu kemalangan berlaku disebabkan kealpaan ibu bapa sendiri. Dan bagi ibu bapa yang sengaja mendedahkan anak mereka kepada kemungkinan diculik atau berlaku sebarang kemalangan, mereka boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala Seksyen 33 menyatakan adalah menjadi kesalahan ibu bapa atau penjaga membiarkan anak mereka tanpa pengawasan orang dewasa atau meninggalkan anak dalam satu tempoh yang tidak munasabah. Sekian, itu sahaja laporan isu-isu semasa daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.